Angah tolong komen kan situ kan. Suruh masuk balik. Aku cakap dia mohon tuan-tuan masuk balik dalam live. Maaf ada gangguan tiba-tiba terputus kita punya live. Terputus. Saya tiba-tiba dia keluar dia keluar apa? Tengah-tengah shot cerita yang terputus lah. Tengah-tengah saya tiba-tiba dia keluar connection fail. Itu dia terus video ended. Okay. First time jadi kan. Apalah ujian ke Lailatul Qadar malam ni Wallahualam tak pernah berlaku lagi sebelum ni kan. Kesian sahabat-sahabat kita yang dah tengah syok ikuti live kita tadi kan. Okay, terima kasih. Ada kawan-kawan kita yang lain, sahabat-sahabat kita yang lain tadi dapat join balik kita kat sini. Tiba-tiba je putus. Dia keluar notification kata connection error ke apa tadi. Lepas tu dia terus ended video, live video ended. Terus stop. Okey. Suara dan juga skrin jelas itulah tiba-tiba putus. Alhamdulillah ramai yang dapat masuk balik Boleh komen sikit. Suara saya dengan gambar skrin jelas Kalau jelas saya boleh teruskan. Tiba-tiba terputus. Saya pun tengah syok tadi. Cik Muhammad Zahir, terima kasih. Terputus kan? Itulah. Ujian. Itulah saya cakap tadi mungkin Lailatul Qadar ni kot. Okey, terima kasih. Okey, alhamdulillah, terima kasih Tuan Amran. Terima kasih doktor. Yang lain semua okey Jelas Ujian di malam 24 Ramadan Okey, terima kasih. So, kita terus balik Kat mana saya tadi? Okey, kita ulang balik. Okey, jelas semua, alhamdulillah. Okey. So, saya ulang balik Prinsip yang pertama tadi, alif topi ataupun hamzah wasal. Okey, terima kasih. Terima kasih Cik Zahir. Okey, prinsip yang pertama tadi semua jelas alhamdulillah. Okay, terima kasih Puan Syadah. Terima kasih Cik Zahir. Prinsip yang pertama saya ulang sebentar lalu balik. Takut ada yang terlepas tadi. Prinsip yang pertama ialah nombor 1. Okey, 2 kaedah asas yang pertama. Yang pertama, apabila alif topi tadi ataupun hamzah wasal berada di tengah-tengah ayat ataupun di tengah-tengah kalimah, di tengah-tengah perkataan ataupun di tengah-tengah bacaan, kita baca dijumpa alif topi ataupun hamzah wasal kat tengah-tengah bacaan, maka hamzah wasal tu diabaikan dari segi bacaannya. Dalam tulisan dia wujud, tapi dari segi bacaan tak wujud, tak ada fungsi. Okey, kita abaikan dia lah. Okey, yang pertama. Prinsip asas yang kedua, sekiranya hamzah wasal berada pada permulaan perkataan ataupun permulaan ayat ataupun permulaan kalimah. Maksudnya kita start baca, jumpa alif topi tu dulu. Alif topi dulu ataupun hamzah wasal dulu, barulah kita wajib membacanya. Kita wajib membunyikan alif topi tadi ataupun hamzah wasal tadi. Okey? Cuma persoalannya bagaimana kita nak bunyikan dia? Macam mana kita nak baca dia? Sedangkan alif topi tadi dia tidak berbaris. Okey? Kita tengok dalam kes yang kita nak baca tadi dalam muka surat 21 tadi. Okey? Okey? Dalam muka surat 20 yang kita sama-sama baca semalam, tak ada isu sebab alif topi ataupun hamzah wasal ni duduk di tengah-tengah ayat kan. Kita baca wa, dia duduk di tengah-tengah. Huruf yang pertama wa. Okey? So dia duduk kat tengah-tengah. So bila duduk kat tengah-tengah, kita abaikan dia. So tak ada isu. Baca je lah. Skip. Abaikan dia. Wahfid. Okey? Hari ni, bacaan kita hari ni, sebab alif topi ataupun hamzah wasal ni duduk pada permulaan. Perkataan kita tu dimulai dengan hamzah wasal terlebih dahulu. Dengan alif topi tu. Maka kita wajib membunyikan dia, membacanya. Persoalannya macam mana kita nak baca dia? Macam mana kita nak membunyikan dia dalam keadaan hamzah wasal ni adalah hamzah yang tidak ada baris. Dia memang tak ada baris.
Itu special dia. Kalau hamzah qat'i tu yang mana? Ini hamzah qat'i lah ni, hamzah qata'. Hamzah qat'i ni lah rupa dia. Yang saya kata kecil tak padan dengan kecil. Kecil tapi keras. Ni hamzah qat'i ni. Hamzah qat'i dia ada baris. Sama ada baris mati, ni baris mati, ataupun baris atas a, baris bawah i, baris depan u. Tapi hamzah wasal memang tak pernah ada baris dalam Al-Quran. Okey? Dalam Al-Quran. Dengan syarat Al-Quran tu cetakan Malaysia sahaja cetakan Malaysia yang diluluskan oleh KDN, ataupun cetakan Arab Saudi yang ada cop kerajaan Arab Saudi belakang tu, yang ada cop Majma' Malik Fahad sahaja. Okey. Lain negara, lain kaedah penulisan dia, bergantung pada mazhab masing-masing. Mazhab penulisan Al-Quran itu berbeza. Ini saya fokus kaedah kaedah penulisan berdasarkan kepada Al-Quran cetakan Malaysia yang yang diluluskan oleh Kementerian Dalam Negeri sahaja, dan juga Al-Quran yang dicetak di Arab Saudi yang ada cop belakang tu, ada cop Majma' Malik Fahad. Okey? Okey. So, macam mana kita nak membunyikan, nak membaca hamzah wasal dalam keadaan dia tak ada baris? Bila dia duduk pada permulaan, starting perkataan, starting bacaan kita mula dengan hamzah wasal, alif topi, kita wajib membunyikan dia. Wajib membacanya dengan baris hidup. Tapi persoalannya macam mana nak bariskan dia, nak bunyikan dia dalam keadaan dia tidak berbaris. Okey? So, ada dua kaedah. Saya dah tuliskan siap-siap tadi sebab nak jimatkan masa. Saya dah tulis. So, ini adalah kaedah hukum bacaan hamzah wasal. Saya dah tulis dekat depan ni. Okey. Boleh nampak? Boleh komen? Jelas? Saya kena akui tulisan saya tu tidak seindah. Tulisan saya tu tidak seindah yang digambarkan. Okey. Tapi janji boleh baca Saya dah tulis siap-siap dah. Okey, sebab saya nak jimat masa Saya buat 1 AB, 2 ABC. Okey. So maksudnya apabila alif topi ataupun hamzah wasal tadi berada pada permulaan bacaan ataupun permulaan perkataan ataupun pada permulaan ayat, kita mula-mula start nak baca jumpa alif topi macam kes tadi, ada dua kaedah. Ini kaedah yang pertama, kaedah yang kedua. Kaedah yang pertama ada 2 pecahan, kaedah yang kedua ada 3 pecahan. Okey. Kaedah yang pertama ialah sekiranya alif topi berada pada awal kalimah macam ni, awal bacaan. Okey, start tak baca jumpa alif topi ataupun hamzah wasal. Step yang pertama ialah kita tengok huruf yang kedua dia. Okey, huruf yang kedua. Apa huruf yang kedua ni? Huruf lam. Bila jumpa je alif topi pada permulaan ayat, permulaan kalimah, permulaan bacaan, maka kita wajib baca dia dan bunyikan dia. Persoalannya nak bariskan macam mana? Sebab nak baca macam mana tak ada baris kan? So untuk membariskan dia, untuk kaedah yang pertama ialah kita tengok huruf yang kedua. Bila kita tengok huruf yang kedua, lam aja tanpa perlu fikir panjang, kita bacakan dia dengan baris atas terus. Boleh? Jelas sebab itulah dalam surah Fatihah kita membaca ayat kedua surah Fatihah dengan Alhamdulillah. Macam inilah keadaan dia. Alif topi, hamzah wasal diikuti dengan lam. Sebab tu kita baca dia dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, inilah situasi dia. Sebab alif topi diikuti dengan lam. Okey, kes yang pertama. Kes yang kedua, alif topi, kita tengok huruf yang kedua. Huruf yang kedua pun juga lam. Sama juga kes macam ni, lam. Tapi apa beza dia? Kenapa saya buat dua je? Okey, sebab ini lam berbaris mati, ini lam yang tak ada baris. Bila lam tak ada baris, kaedah bacaan kita dalam mazhab Rasam Usmani Malaysia dengan Arab Saudi tadi, apa saja huruf dalam Al-Quran yang tiada baris. Baris ada dua Okey, dua. Satu baris hidup. Baris hidup pula ada pecah 3, atas bawah depan. A, I, U, Ba, Bi, Bu, Ta, Ti, Tu. Itu baris hidup. Baris mati satulah. Inilah baris mati. Okey. Itu yang kita namakan sebagai baris. Okey. Okey. So, apa saja huruf dalam Al-Quran yang tak ada baris, maka dia tidak mengeluarkan bunyi. Tiada makhraj huruf. Tak ada bunyi, tak ada efek, tiada bacaan. So, dalam kes ini, lam, tak ada baris kan? Maka lam ni cuma ada dalam tulisan, tapi bila kita baca, tak ada bunyi lam langsung. Tak mengeluarkan bunyi langsung, tak ada makhraj huruf. So, tapi dari segi kaedah bacaan, bila alif topi diikuti dengan lam, alif topi ni terus automatik kita baca dengan baris atas. Tapi lam tak ada fungsi. Lam tak dibaca sebab lam tak ada baris. So, macam mana nak baca? Terus pergi ke huruf yang ketiga lah, ada sabdu. Ar-Rahmani. Ni titik ni, tak berapa nampak titik. Sama seperti kita membaca ayat ke 3 surah Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Inilah situasinya. Alif topi diikuti dengan lam. Walaupun lam tu ada baris, tak ada baris, tak ada tanda, tetap juga alif topi ni ataupun hamzah wasal ni dibaca dengan baris atas. Macam ni lam ada bunyi, lam ada makhraj, lam mati. Yang ni lam tak ada baris, so lompat skip pop terus pergi ke huruf ra yang bersabdu.
Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh Okey, so saya tanda sikit. So ini alif diikuti dengan lam ataupun alif berpasangan dengan lam, kita baca dia dengan a. Alif berpasangan dengan lam walaupun lam ni tak ada tanda, tetap kita baca dengan a juga. Okey, ini dalam situasi ataupun kes yang pertama. Okey? Setakat ni jelas tak? Sebelum saya pergi pada keadaan ataupun kaedah yang kedua, situasi yang kedua. Boleh komen, boleh bagi feedback. Baris atas bila jumpa lam. Ya betul. Syah, terima kasih banyak. Terima kasih. Betul. Alif topi ataupun hamzah wasl tadi terus kita baca dengan baris atas. Tak perlu fikir panjang dah. Sekiranya huruf yang kedua lepas huruf alif topi tu, lepas huruf hamzah wasl tu adalah huruf lam. Tak kisah sama ada lam tu berbaris mati ataupun lam tu tiada baris. Asalkan lam aja. Ada dua keadaan. Sama ada lam tu baris mati ke ataupun lam tu tak ada baris ke, alif topi ni ataupun hamzah wasl ni terus dibaca dengan baris atas. Okey, Syah jelas Yang lain-lain, sahabat kita yang lain, tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat yang lain yang bersama follow live kita ni, boleh komen. Jelas Kalau jelas yang ini, baru saya pergi pada yang kedua. Kalau tak, takut confuse. Tapi saya rasa dah straight to the point je kan. Jelas, terima kasih anak anda. Ini anak saya yang sulung Selain lam, tengok huruf ketiga. Oh, terror dah Syah ni. Okey. Syah memang dah terror dah. Doktor, terima kasih doktor. Okey, jelas Jelas, faham. Okey. 2-3 orang aja, 4 orang aja yang faham ni. Yang lain semua okey ke? Boleh komen sikit? Sebelum saya teruskan. Saya tak nak, kalau tak dia akan jadi stuck. Kalau masih ada yang tak jelas lah. Boleh komen lagi, seorang dua lagi komen. Okey ke? Jelas Hamzah wasal tiada baris bila berada di tengah kalimah, tiada fungsi. Oh, cantik. Okey, terima kasih Tuan Amran. Oh, si ada nota. Dahsyat Tuan Amran ni. Hamzah wasal bila berada di permulaan kalimah, kena tengok huruf kedua. Jika lam mati, kena baca baris atas. Okey, lam mati ataupun lam yang tidak berbaris, Tuan Amran. Sama ada lam tu lam mati ataupun lam yang tak berbaris. Asalkan lam je lah. Asalkan lam je, hamzah wasal tu kita baca baris atas. Okey, mungkin boleh tambah sikit nota tu, yang 2A tu. Lam tiada baris. Oh, dah ada dah. Okey. Tengok huruf kedua, jika lam mati, kena baca baris atas. Kalau lam tiada baris pun baca baris atas juga. Okey, betul. Okey, terima kasih Tuan Amran. Okey. Nota tu cantik dah. Kalau siapa nak salin nota Tuan Amran tu boleh. Tu dah cantik dah. Terima kasih pada Tuan Amran. Tolong bagi nota. Terima kasih Cik Zahir. Terima kasih Cik Adam. Selamat datang. First time saya nampak Cik Adam malam ni. First time follow live kita Okey, Puan Umi pun jelas. Thank you. Okey, terima kasih. Cik Adam first time Okey, jelas, alhamdulillah. Okey, terima kasih. Saya ucap terima kasih banyak atas feedback. Okey, kalau dah jelas, kita pergi pada kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua ataupun situasi senario yang kedua ni hanya berlaku apabila huruf yang kedua tadi bukan huruf lam. Kalau huruf yang kedua lepas alif topi ni lam, terus kita automatik baca dengan a. Tapi dalam kes huruf yang kedua bukan lam, macam yang ni, huruf kedua za. Huruf kedua ra, huruf ketiga da. Okey? So dalam kes senario yang keduanya apabila huruf yang kedua bukan huruf lam. Huruf selain lam. Kalau huruf lam aja automatik terus baris atas. Tanpa kita perlu fikir panjang lebar lagi dah. Tak perlu fikir panjang-panjang lagi dah. First time ni. Okey, terima kasih Cik Adam. Selamat datang. Okey, untuk makluman Cik Adam Cik Adam dan beberapa orang sahabat kita tadi. Cik Zahir, ada 2-3 orang lagi yang baru first time. Kita dah malam ke-28 kelas yang ke-28. Okey, malam ni. So saya sangat-sangat mengalu-ngalukan untuk sahabat-sahabat kita yang baru boleh tengok balik kita punya rakaman sebelum ni lah. Dah banyak benda yang kita dah bincang. Daripada kelas kita yang pertama sampai kelas kita yang ke-28 malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan membantulah untuk improve bacaan kita insyaAllah. Okey, saya sambung. Dalam kes sekiranya huruf yang kedua selepas huruf alif topi tadi bukan huruf lam, maka untuk membariskan dia kita akan tengok huruf yang ketiga pula. Tadi step pertama kita tengok huruf yang kedua. Bila huruf yang kedua lam aja terus baca a. Huruf kedua lam aja terus baca a. Okey, kes yang pertama. Kes yang kedua, senario kedua, kita tengok huruf yang kedua juga. Tengok huruf yang kedua, huruf za bukan lam ni. Huruf kedua ra bukan lam juga. Huruf ketiga pun da. Huruf kedua da. Okey, terima kasih Cik Adam. Huruf kedua da bukan lam da ni saya tertinggal baris mati ni. Okey, sekejap Dia ada baris mati kat sini. Okey. So dalam senario ataupun dalam kes huruf kedua bukan huruf lam, maka untuk membariskan alif topi ni kita akan tengok huruf yang ketiga punya baris. Huruf ketiga punya baris, huruf ketiga punya baris. Okey. Okey. Baris hidup ada 3 tadi saya sebut
Baris atas A, I, U. Baris atas ba, baris bawah B, baris depan bu. Ada 3 Okey. Untuk alif topi, okey, bacaan baris atas kita dah pakai dah. Dalam kes ataupun dalam senario, huruf yang keduanya adalah huruf lam. Alhamdu. Ar-Rahman. Okey? Okey. So, bila kita dah pakai dah baris atas untuk pasangan alif dan lam, maka untuk senario yang kedua ni kita tak boleh pakai dah lagi dah baris atas. Okey, jelas Saya ulang. Baris hidup ada 3, baris atas A, baris bawah I, baris depan U. Okey? Baris atas A kita dah pakai dah. Dia hanya exclusively. Okey? Hanya untuk pasangan alif dan lam sahaja. So dalam senario yang kedua ni, apabila huruf kedua bukan huruf lam, kita nak bariskan alif topi ni ikut baris huruf yang ketiga. Tapi kita tak boleh guna dah baris atas. Sebab baris atas ni sudah pun dijadikan hak milik alif dan lam saja. Okey. Hanya milik pasangan alif dan lam saja baru baca dengan A. So dalam senario yang kedua ni berlaku bila huruf kedua bukan lam, tak boleh lagi dah alif topi ni dibaca dengan baris atas. Sebab alif topi dibaca dengan baris atas hanya sekiranya huruf keduanya adalah lam saja. Jelas Okey. Selain lam hanya baris bawah atau hadapan. Ya, terima kasih Syah, betul. Kalau huruf kedua dia bukan lam, selain lam, maka alif topi tu hanya boleh dibaca dengan baris bawah ataupun baris hadapan saja. I ataupun U saja. Okey? Okey. So kaedahnya macam mana nak baca? Okey, contoh yang pertama. Alif topi huruf kedua bukan lam. Kalau huruf kedua lam, automatik A. Tapi huruf kedua bukan lam, tapi za. Maka untuk bariskan hamzah wasal ataupun alif topi, kita tengok huruf yang ketiga. 1, 2, 3, huruf H, huruf ketiga. Tengok baris dia baris atas. Sepatutnya kalau ikut kaedahnya, dalam senario yang kedua, untuk membariskan alif topi ni, kita ikut follow aja baris huruf yang ketiga. Ha baris atas, patutnya alif topi ni kita baca baris atas lah. Azhabu. Sepatutnya. Kalau ikut kaedah yang untuk senario yang kedua, ikut saja baris huruf yang ketiga. Tapi dalam kes ini tak boleh sebab hak baris atas untuk hamzah wasal, untuk alif topi hanya untuk pasangan alif dan lam saja. Macam yang Syah dah sebut kat bawah tadi. Maka kita hanya boleh bubuh sama ada baris bawah ataupun baris hadapan. Okey. So baris yang paling dekat dengan baris atas adalah A, I, U. I lah paling dekat. Okey. Huruf yang kedua ataupun baris yang kedua selepas baris atas adalah baris bawah. A dah tak boleh pakai sebab A hanya untuk alif lam. So kita ambil baris yang kedua lah. Ataupun dalam kaedah yang lain kita boleh pakai kaedah kontra. Baris atas dia lawan I. Izhabu. Jelas Maka untuk senario yang pertama ni kita baca dia dengan baris bawah. Izhabu. Okey, jelas Sebab apa baca baris bawah? Sebab baris atas hanya untuk alif topi berpasangan dengan lam saja. Alif topi berpasangan dengan lam saja. Jika huruf ketiga baris atas harus dibaca baris bawah. Ya, betul. Terima kasih Syah atas nota. Okey. Okey. Yang kedua, senario 2A, ni senario 2B. Alif topi huruf kedua bukan lam, ra. So tengok huruf yang ketiga punya baris, jim baris bawah. Kita follow aja baris yang huruf ketiga. So G, I, ir, G, U. Boleh kita follow aja. Sebab dalam kes senario yang keduanya kita hanya boleh baca baris bawah ataupun baris depan saja. Baris atas tak boleh. Baris atas hanya untuk alif lam saja Okey. 2C, senario yang ketiga 2C. Alif topi huruf kedua bukan lam, iaitu dal. Kalau huruf kedua lam aja automatik tak payah fikir panjang A. Tapi ini bukan lam, da. So nak bariskan dia tengok huruf yang ketiga. 1, 2, 3 kha. Kha baris depan. So hamzah wasal kita baca dengan baris depan pula juga. Follow aja. So kita baca dia dengan baris depan. So kita baca dengan udkhulu. Okey? Boleh So yang ni kita baca dengan alhamdu ar-rahmani. Alif lam terus A. Okey? Yang senario yang kedua, kalau huruf kedua ni bukan lam, tengok baris huruf yang ketiga Baris bawah dia ikut baris bawah, irji'u. Huruf ketiga baris depan dia pun ikut baris depan, udkhulu. Huruf ketiga baris atas sepatutnya ikut baris atas tapi tak boleh sebab baris atas hanya untuk alif lam. So ambil baris yang selepas baris atas iaitu baris bawah. Okey, iaitu kita baca dengan izhabu. Jika baris bawah atau atas hanya ikut barisnya, ya betul. Jika baris bawah atau atas bukan atas lah. Depan. Jika baris bawah atau baris depan. Jika baris bawah atau depan, hanya ikut barisnya. Kalau baris atas, dia kontra lah. Okey? Jika baris bawah atau depan, Syah, hanya ikut baris. Kalau baris atas, huruf ketiga baris atas, dia kontra. Macam tu. Izhabu, irji'u, udkhulu. Okey, ada soalan setakat ni?
Kalau tak ada, saya proceed pada bacaan kita. Kita habiskan sikit lagi. Silap hadapan. Okey. Baris hadapan. Kalau baris hadapan dengan baris bawah, kita follow je baris dia. Ikut aja. Huruf. Okey, tengok nota Tuan Amran ni. Okey. Huruf kedua, selain lam, kena tengok baris huruf ketiga. Jika baris atas atau bawah, dibaca baris atas. Jika baris atas atau bawah, dibaca baris bawah, Tuan Amran. Silap. Jika baris atas atau bawah, dibaca baris bawah. Tuan Amran ada silap sikit tu. Baris bawah kan? Yang B tu, jika baris depan, dibaca baris hadapan juga. Baris depan, hu, maka alif topi ataupun hamzah wasal tu, dibaca baris depan juga. Okey, Tuan Amran. Ada silap sikit Jika kadang kita tahu tapi tersilap tulis kan. Ni semua dah teror-teror dah semua ni. Tapi tersilap. Macam Syah tadi lah tersilap kan. Okey. So sahabat-sahabat yang ni semua okey. Kita dah pukul 11 lah. Saya pergi laju sikit lah. Kita sambung Ada soalan ke? Pepatah Arab kata as-sukut alamatur ridha. Maknanya kalau tak ada soalan tu maksudnya faham lah kan. Diam tanda setuju kan. Macam orang nak masuk Minang lah. Dah tanya tu, kalau orang yang kita nak pindah tu dia senyap tu maksudnya setuju lah kan. Pepatah Arab kata as-sukut alamatur ridha. Diam tanda setuju. So kalau diam tu tanda faham lah. Hilang dari radar. Okey Cik Syarizan. Okey, kita jumpa balik Okey, Puan Syahda proceed. Okey, terima kasih. Silap baris bawah. Betul lah, silap di bawah. Okey. So saya teruskan So yang ni kita akan baca dengan balik pada bacaan kita. Huruf kedua bukan lam. Kalau huruf kedua lam, kita baca A. Huruf kedua bukan lam, maka tengok huruf yang ketiga, ta. Okey. Terima kasih. Sahabat-sahabat bantu bagi nota. Terima kasih banyak membantu sahabat-sahabat kita yang lain. Okey, so huruf ketiga, huruf bagi atas kan yang kita dah sebut tadi. So, dia akan kontra lah bagi bawah. So, kita baca dengan I. Imtala'ti. Okey, jaga hamzah mati. La, bukannya la ataupun la-ti. Tapi la-ti. Okey, kita sambung. Kita baca sekali lagi. Imtala'ti. Tuan Amran buat nota. Terima kasih. Itulah boleh kita tumpah nota Tuan Amran. Boleh copy salin nota. Terima kasih Tuan Amran. Okey, sahabat seperjuangan saya ni dari zaman sekolah ni. Tuan Amran ni sahabat saya daripada zaman sekolah ni. Zaman sekolah sampai zaman universiti ni. Okey. Imtala'ti. Okey, seterusnya. Jaga ain mati. A'toina. Okey, ada dua huruf mati Ain, ya bagi mati sebelum dia bagi atas. Mana bagi atas dia? Okey, bagi atas. Ya tu adalah ya lembut. Gurau juga ustaz ni. Gurau kat mana Cik Azub? Bab Minang contoh. Okey. Dah pukul 11 kan? Kena. Kalau tak saya cakap seorang aja semua dah tidur kan. Okey, kita sambung. A'toina. Jaga toy ya lembutkan. Ya lin ya lunak. Toina. A'toina. Okey, sambung Imtala'ti. Ya betul. Betul. Okey. Cuma nak jaga makhraj yang juga sifat huruf lah kita nak jaga. Baris tu dah betul lah. Okey, seterusnya. Okey. Yukrimu. Perhatikan bunyi. Hati-hati. Fokus pada bunyi kaf Yukrimu. Okey, seterusnya. Jaga kadang-kadang ada baca yukrimu. Tu salah Kita dah melantunkan bunyi dia, mengkokolahkan bunyi kaf. Dia keluar hembusan nafas saja. Yukrimu. Seterusnya. Ni baru kokolah. Suqyaha. Seterusnya. Mu'minun. Ni kita biasa baca kan, orang-orang mukmin. Inilah mukmin ni. Okey, jaga hamzah mati dia. Bukan mu ataupun keraskan dia. Mu'minun. Bukan non tapi nun. Bukan non bukan non tapi nun. Nun ada bunyi sikit kat ujung. Mu'minun. Okey, seterusnya. Mu'tadin. Mati. Fokus pada bunyi ain. Mu'tadin. Okey, seterusnya. Mukramun. Okey. Seterusnya. Yaqra'u. Okey. Seterusnya baris yang terakhir. Tihi. Ti dua harakat sebab selepasnya ada huruf ya yang tak ada baris. Ya tak ada baris, ya mati sebelumnya bagi bawah. Okey, berfungsi memanjangkan bacaan. Ti dua harakat. Ti keraskan bunyi hamzah
yu'tihi. Okey, seterusnya. Ni'mati. Okey, ni kadang-kadang ramai yang di kalangan orang kita membaca dengan bunyi ni'mati. Nin bagi bawah bunyi ni, bukan ne. Okey, tapi ramai je baca. Tu nenek kan. Nikmati. Nikmat. Kita punya slang bahasa kita kan. Nikmat. Dah bila ngaji kita pun terbiasa juga nek juga. Kan? So baca hati-hati bunyi ni. Ni ain. Okey. Ni jangan keraskan ain tu. Jangan baca nikmati tapi nikmati. Okey. Seterusnya bukmun. Okey, perhatikan bunyi dia bukmun. Okey, yang terakhir. Yang terakhir ni tak ada huruf qalqalah pun. Tak tahu kenapa tersilap ke apa ke, tapi ni tak ada huruf qalqalah. Tak related dengan topik kita yang ni yun. Yun bukan yun. Yun bukan yun tapi yun. Yun. Okey? Yun. Okey, alhamdulillah. Okey, kita dah masuk ke 11.5 minit dah. Okey, setakat ni ada soalan. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, sahabat-sahabat sekalian, ada persoalan ke setakat ni? Okey, alhamdulillah malam ni kita dah pun menamatkan bacaan kita di muka surat 21. Okey, so malam esok, pada malam esok kita dah masuk ke malam 25 Ramadan. Malam esok betul. Betul. Malam esok hari 24, malam tu malam ke 25 Ramadan So malam esok kita akan jumpa. Malam esok maksudnya Ahad malam Isnin. Okey, Ahad malam Isnin kita akan jumpa pada Ahad malam Isnin, malam esok betul. Okey. Iaitu pada malam 25 Ramadan kita akan bertemu buat kali yang ke-29 lah. Kali yang ke-29 dah. Kita jumpa buat kelas kita yang ke-29. Masih lagi kita sambung pengajian kita di Iqra' 4. Kita akan sambung bacaan kita pada muka surat 22. Okey, 22. Untuk makluman sahabat-sahabat yang masuk lambat tadi, muka surat 21 ni adalah topik yang terakhir ataupun pelajaran yang terakhir untuk Iqra' 4. Ni topik ataupun pelajaran yang terakhir untuk Iqra' 4 lah. Okey, nanti Iqra' 5 kita akan masuk topik yang baru. Tapi untuk Iqra' 4 kita dah habis dah semua topik untuk Iqra' 4. Okey, so maksudnya pada muka surat sebelah, muka surat 22 nanti yang akan kita sama-sama sambung dan baca malam esok. Okey, muka surat 24 ni kita akan baca. Okey, ini adalah gabungan topik dan juga gabungan kemahiran yang telah kita sama-sama bincang, baca dan bunyikan sejak Iqra' 1, 2, 3, 4. Semua. So yang kita dah sama-sama baca dan bunyikan daripada Iqra' 1, Iqra' 2, Iqra' 3 dan Iqra' 4 semuanya akan digabungkan pada muka surat 22 sampailah muka surat yang terakhir Iqra' 4 ni, muka surat 30. Kita akan gabungkan, kita akan baca, praktis, latih tubi, mantapkan kemahiran itu bersama-sama insya-Allah mulai malam esok sampai habis lah. Sampai habis Iqra' 4 ni insya-Allah. Sebelum kita akan masuk Iqra' 5 dengan pelajaran yang baru, yang lebih mencabar, lebih menarik, lebih best lagi insya-Allah. Sebab apa saya kata best? Best tu sebab apa? Sebab banyak kesalahan bacaan yang berlaku dalam bacaan kita. Nanti yang akan sama-sama kita dedahkan. Okey, kita akan buat pendedahan. Okey, boleh Okey, insya-Allah. So sebelum kita berakhir, dua perkara macam biasalah. Pertama, saya pohon jutaan, ribuan, ratusan tu sikit jutaan kemaafan daripada tuan-tuan muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian, yang saya hormati sekalian. Sekiranya tadi ada kesilapan teknikal kan, tiba-tiba kita terputus di tengah jalan. Kalau saya banyak mengapu, mengepik, membebel ke, saya minta maaf. Kalau ada sekiranya ada kesalahan dalam sebutan saya, tersasul ke, ada kesalahan dalam kaedah penerangan saya, kalau ada, saya mohon teguran. Minta tegur saya. Supaya apa? Supaya tak nak saya mengajar ajaran sesat pula nanti kan. Sebab kadang-kadang mulut ni dia lebih cepat daripada otak kita kan. Kan? Mulut tu. Kadang-kadang dia keluar dulu sebelum otak kita sempat fikir. Kan? Kadang-kadang dia keluar cepat dulu. Kan? So kadang-kadang kesilapan tu berlaku. Kadang-kadang tanpa kita sedari. So kalau ada kesilapan, saya mohon mengalu-alukan teguran daripada sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, boleh PM saya, beri sudikanlah, beri teguran kalau ada kesalahan dan juga kesilapan dalam kaedah sebutan huruf saya tadi ataupun dalam kaedah penerangan saya tadi. Kalau ada kesilapan, saya mohon teguran dan saya ucapkan jutaan kemaafan kalau ada sebarang kesalahan, dan juga ambil masa tuan-tuan yang panjang sampai pukul 11.10 minit ni. Yang pertama. Yang kedua, saya ucapkan jutaan terima kasih atas kesudian bersama-sama dengan saya pada malam ni. Kita tengok ramai sahabat-sahabat yang baru malam ni kan. So saya ucap jutaan terima kasih kerana sanggup dan sudi bertandang ke majlis ilmu kita yang
yang tak seberapa ni. Mudah-mudahan yang penting kita sama-sama boleh mendapat manfaatnya insya-Allah. Sama-sama kita boleh perbaiki bacaan Al-Quran kita seperti mana yang dituntut oleh para ulama, seperti mana yang dituntut oleh Nabi SAW, supaya kita boleh menepati bacaan yang dibaca oleh baginda Nabi SAW kan. Supaya matlamat dan objektif utamanya ialah mencapai mardhatillah lah. Okey, mencapai mardhatillah. Okey, so saya ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi. So sekali lagi saya ulang tayang bagi sahabat-sahabat yang baru kali pertama hadir malam ni. Saya sangat-sangat mengalu-alukan, menggalakkan tuan-tuan sekalian boleh tonton balik ulangan ataupun rakaman kita dalam FB ni. Boleh tengok balik mulai pada malam yang pertama yang kita dah start sebelum Ramadan lagi. Okey, kita mula daripada Iqra' 1, muka surat 1. Kita bermula dengan kaedah menyebut makhraj huruf. Kita fokus sebut makhraj huruf tu satu demi satu berserta dengan sifat huruf. Kita fokus sebut satu huruf tu makhraj dan juga sifat huruf. Itu walaupun Iqra' 1 tu nampak macam simple, mudah, tapi sebenarnya dia sangat-sangat kritikal. Sebab apa? Tanpa betul sebutan makhraj huruf dengan sifat huruf, keseluruhan bacaan Al-Quran kita akan salah. Sebenarnya walaupun nampak makhraj huruf dan juga sifat huruf tu nampak simple, tapi dia tidak sesimpel sebutannya. Sebut makhraj, sifat, simple aja kan. Tapi kalau dua benda ni salah, the whole Al-Quran kita akan salah sebenarnya. Okey, satu Al-Quran akan baca salah kalau makhraj dan juga sifat huruf kita juga salah. Okey, so saya sangat-sangat mengharapkan bagi sahabat-sahabat kita yang baru, tuan-tuan dan puan-puan yang baru first time bersama-sama kita pada malam ni, boleh tengok balik rakaman kita sebelum ni daripada kelas kita yang pertama insya-Allah. Ataupun kalau nak lebih mudah lagi, boleh ke YouTube saya, pergi type aja Hasli, Hasli Ismail. Kat situ saya dah susun dah daripada kelas kita yang pertama sampai kelas kita yang terakhir malam ni. Lepas habis je live ni, saya terus upload. So boleh tengok ke semua 29 kelas kita dalam YouTube saya. Itu lebih mudah lah tengok sebab saya dah susun ikut kelas tiap malam. Okey? Okay, so sekarang itu saja. Saya ucapkan jutaan terima kasih. So, saya jemput lagi tuan-tuan untuk kita bersama-sama lagi pada malam esok insya-Allah sehingga ke hari-hari terakhir Ramadan. Nanti kita akan mungkin berhenti 2 hari ke 3 hari lebih awal untuk bagi peluang sahabat-sahabat nak balik kampung bersama dengan mak ayah kan. So, nanti kita akan maklumkan bila kita akan stop. Kita akan bercuti dulu sementara. So, sementara ini insya-Allah kita akan terus setiap malam. Mungkin sampai hari Khamis ke nanti ataupun hari Rabu ke, tengok kita akan confirmkan, kita akan bincang balik nanti. Okey, so kita jumpa lagi pada malam esok. Waktu yang sama 10 malam insya-Allah. Kita bertemu malam esok. Saya ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jazakallah.